Welcome back to Apa cerita? Untuk apa cerita? Apa cerita bro? Selamat datang ke Apa Cerita. Weh, dapat buku satu tu. Jangan cakap bodoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat kembali ke episod terbaru Apa Cerita. Take it away Haikal. Kita macam mood tenang. tenang. Okay. Kepada korang yang dekat video kepada korang yang dekat audio sekarang ni dekat Spotify kan, dengarkan kita orang kat audio, korang boleh check out kita orang. Nak tahu kita orang pakai baju warna apa, Ijat tengah buat apa sekarang, Anwar tengah buat apa sekarang, boleh check out kita orang dekat YouTube. Versi panjang ada dekat YouTube, versi pendek ada dekat Instagram dan TikTok. Username yang sama. Don't forget to follow apacitr.podcast. Dan jangan lupa juga untuk subscribe kita orang dekat YouTube. Kita orang nak menuju ke 1k subscriber, please. And kepada korang yang dekat video sekarang ni, nak dengarkan kita orang dekat versi audio, versi HD, versi quality sedap HQ, boleh check out kita orang dekat Spotify Apa Cerita ? Yeah. Okay, so kita sebenarnya untuk episod ni kita akan bercakap pasal ni sikit lah. Satu isu. Tercalar pelangi dihiris gerimis. Betul? Tak ingat lah dia. Senja pun merangkak meniup mentari. Aku ingat part ni Anak-anak kecil menggoncangkan ibunya yang lemah longlai. Lagu apa tu? Kredit tu bawah ni. Damai yang hilang. Yeah. Aku okay, fun fact. Wah, lamanya background music. Dah lah tu. Fun fact, aku tahu itulah satu-satunya lagu yang aku amazed dengan dia punya music video. Sebab dia buat CGI. Dia buat animation. CGI yang pertama aku rasa, ni CGI Betul. Tapi dia animation yang macam kalau kau tengok cerita cangka-cang itu level tu. Tak. Dia macam ni. Macam Sega Virtual Cop. Okay. I got it. Okay. Apa yang kita nak ceritakan, kita tahu saudara-saudara kita di Palestin sedang berjuang sekarang ini dengan isu kemanusiaan. Kita boleh cakap dia merentasi bangsa, agama dan sebagainya, kerana ia bukan sekadar isu agama. Tapi yalah, kita mengaku ia adalah sebahagian daripada isu agama. Tapi dalam masa yang sama juga ia adalah isu kemanusiaan kan. Dia humanity issues yang bukannya orang Islam saja merasai. Betul. Orang Kristian pun boleh, orang Buddha lah, semua boleh rasa. Betul. Apa yang kita nak bincangkan, cerita pasal Palestin ni? Kita mulakan daripada Haikal lah. Okay. Kau ada cerita kan tadi? Macam ni. Okay, antara sebab kenapa orang Israel ni tuntut tanah Palestin tu ialah dikatakan this is the promised land. Tanah yang dijanjikan. Kat mana tempat yang tanah dijanjikan tu? Okay, sampai daripada part sini sampai ke hujung aku habis cerita ni, ketahuilah anda, saya pun dapat daripada ustaz. Saya tak akan beritahu ustaz daripada mana. Kalau saya tipu, dia ustaz tu tipu lah. Macam tu. Okay, boleh dengar, percaya jangan. Mungkin korang pun boleh valid lah sejauh mana. Nak percaya kena selidik dulu lah. Betul. Korang buat pembacaan sendiri. Okay. Kan dikatakan tanah yang dijanjikan. Ingat tak cerita Nabi Musa belah laut? Waktu kena kejar dengan Fir'aun tu kan. Nabi Musa bawa pengikut-pengikut dia, which is sebahagian daripadanya, bukan sebahagian, majoriti daripadanya ialah Bani Israel. Bani Israel maksudnya kaum-kaum bangsa Israel tu lah bawa. Lepas tu dia pergi rentas Laut Merah. Lentas Laut Merah lari tu lari daripada Fir'aun. So lepas diorang lintas laut tu, yang laut terbelah tu kan, cerita laut terbelah tu kan, Fir'aun pun tenggelam dalam laut tu. And then semua Nabi Musa dan pengikut dia sampai kat penghujung. Bila sampai kat penghujung laut sana kan, belah sana, which is yalah, kalau kau tengok map tu kan, Arab Saudi belah sini kan, Mesir belah sini, Mesir belah kiri. Belah kiri, lepas tu ada terusan tu, lepas tu Palestin belah sini kan.
Ingat tak? Daripada asal aku. Oh, okay. Aku tak tahu pasal maps tu. Tapi, okay. Kan Mesir belah ni, dan Palestin dengan Arab belah sini. Okay, point dia ialah, Nabi Musa cakap macam ni. Bukan AZ Wood Nabi Musa cakap macam ni. Okay, kalau kamu follow aku, seperti mana yang dijanjikan, akan ada satu tanah akan diberikan kepada kamu, wahai Bani Israel. So diorang cakap, okay, kita ada tanah ni, nak dapat. Okay, so diorang seronok lah nak dapat tanah kan. Dan kemudiannya ada setengah ataupun beberapa, banyaklah golongan daripada Bani Israel pengikut Nabi Musa ni cakap macam ni, kita orang rasa kita orang dah terbebas daripada cengkaman Firaun. Kita orang nak venture dunia. Kita orang nak merayap, nak melata ke dunia ni, nak tengok dunia ni macam mana. So Nabi Musa kata, jangan pergi ikut aku, pergi kat tanah ni, pergi kat sekian-sekian tempat, korang akan dapat tanah kat sini. Tapi diorang ni degil, diorang pergi. Dan bila diorang bersepah, bertebaran dunia, kiranya diorang ni macam ni, diorang tak ikut ataupun tak dengar cakap Nabi Musa. So diorang ni, apa panggil istilah dia, lari daripada ajaran Nabi Musa. Sebab itulah kita tengok dekat Penang pun ada Yahudi kan, ada orang beragama Yahudi. Afrika pun ada, Amerika pun ada, semua kat banyak tempat semua ada Yahudi. Even kat Europe. Sebab itulah the Holocaust happen dekat Europe, dia tak happen dekat Tanah Arab. So diorang pun bertebaran lah. Diorang lalai dan leka. So diorang tak dengar cakap Nabi Musa. So bila diorang bertebaran, tinggallah Nabi Musa seorang diri. Macam, mana pengikut aku? Semua tak ada. Pengikut tak ada. Kemudiannya, setelah beberapa tahun kemudian, setelah diorang bertebaran kat dunia ni kan, Nabi Musa kecewa dengan diorang. Nabi Musa cakap, okay, since korang dah lari daripada ajaran aku, jadi pengikut aku, agama aku, bertebaranlah korang, tapi aku kecewa dan korang takkan dapat tanah dah. Beberapa tahun kemudian, the first yang kan Palestin dah tanah Arab kan. Sebab tu muka orang Palestin dengan muka orang Israel berbeza tau. Diorang datang balik. Yang itulah dijadikan dibukakan pintu untuk orang Israel masuk ke Palestin dengan bantuan British pada masa tu. So bila dia masuk balik dekat situ, slowly diorang mula didoctrinatekan balik dengan cerita Nabi Musa. Kita orang pernah diingatkan, Nabi Musa pernah janjikan inilah tanah yang dijanjikan untuk kita orang, which is the promised land. Sebab tu dorang minta dan tuntut sampai sekarang, inilah tanah yang dijanjikan, which is pada cerita yang dorang lepas daripada Firaun punya cengkaman. Itu punya kisah dorang buka menunjukkan ke anak-anak dorang, dan dorang beritahu ke anak-anak dorang, inilah the promised land. Yes, that is the promised land when you follow Nabi Musa. Bukan selepas korang dah lari, korang datang balik dah kena tibai dengan Hitler Nazi, korang tuntut balik the promised land. Mana promised land kita orang? Promised land bila korang follow Nabi Musa tu. Bukannya waktu korang dah dapat susah merayu dekat British untuk dapatkan tanah, British bagi tanah dekat Palestin, bagi pembukaan sikit, and then korang cakap this is promised land. Itu kisahnya. Dan aku rasa aku tak terkejut bila diorang percaya benda tu, sebab memang orang Jew ni memang kita tahu dia seorang yang manipulatif diorang ni. Diorang power manipulate. Power matematik juga. Matematik. Diorang bijak semua benda lah, saya cakap. Allah bagi kelebihan benda tu untuk diorang. Benda tu. So aku rasa tak terkejut pun pasal kes yang kau cakap pasal, tak tahulah benda tu valid atau tidak. Aku tak tahu, tapi seronok tahu sebab dia. Dan aku rasa ustaz ni aku tahu siapa. Bukan. Ustaz dengan A? Yes. Bukan bukan datang dapat daripada dia. Bukan dia? Okay. Ustaz daripada A Ustaz A ni dia selalu cerita benda-benda yang macam, bukan cerita pasal betul konspirasi kan. Tapi konspirasi tu masuk akal. Masuk akal. Aku rasa dia pandai connect the dot lah. Okay, lepas tu yang kau ni aku tak tahu lah, tapi bukan dia. I don't know lah if it's true or not, but talking about promised land lah, apa benda semua tu kan, pusing-pusing macam mana pun engkau mendapatkan tanah tu sebenarnya daripada bantuan British masa World War II kan. Bukanlah British bagi dorang
untuk larikan diri Dia macam ke refugee Palestin. time tu. Ke Dia refugee. Palestin. Ada gambar kan. Bukannya Refugee lah. British bagi tanah pun. Once kau dah duduk settle situ, kau buat kepala. Itulah. Macam yang tu yang orang cakap 1948 punya Nakba tu kan. Ya, Yang betul. first diorang tolak habis, diorang buang habis yang Palestine punya people ni kan. So yang now sekarang ni orang cakap dia sebenarnya dia nak jadi yang present day of Nakba lah orang cakap. Dia nak tolak ni diorang punya, aku tak tahu betul tidak, tapi aku rasa macam ya. Sebab dekat social media Israel ni, orang-orang Israel ni diorang dah macam dah meraihkan supaya rasa macam benda ni boleh jadi realiti. Diorang kata diorang nak ambil bahagian Gaza di mana yang elok, yang okey West Bank kan, betul tak? Belah-belah West kan. West Bank ni, West Bank Jerusalem. Lepas tu yang selalu gaduh ni South Bukanlah dekat tepi, dekat laut lah. Gaza kat laut. Lepas tu Yang West Bank, kau tahu tak peta Palestin macam mana sekarang? Dia ada satu peta. Kau bayangkan ada 3 peta kan. Bayangkan ada satu peta macam ni. Okay, bayangkan macam ni kan. Ibu jari ni Gaza, ini West Bank, sini Palestin. Oh, lepas tu West Bank bukan macam ni, bukannya bertemu. So antara West Bank, tebing barat dengan Gaza, Jerusalem dengan Gaza, diorang terpisah. Bukan dah satu tempat yang sama. So orang cakap dia nak ambil tengah-tengah ni semua Israel. Dan diorang nak ambil yang Gaza tu sebab diorang cakap diorang nak pecahkan lagi. Diorang nak bagi diorang nak dapat lagi kawasan tu. Yelah. Itu masalahnya. Dan sekarang ni yang West Bank ni, yang diorang tak kacau ni, sebab West Bank ni diorang dah didoktrinkan ataupun dia dah memang mengikut dengan government Israel sikit. Yang belah-belah yang Gaza ni yang problem sebab diorang still ada lagi rebellious group orang cakap apa? Bukan rebellious group, orang cakap apa? Rebellion lah, betul tak? Hamas. Yang betul, yang Hamas kat Gaza lah. yang menyerang balik kan. Tu yang diorang betul-betul hancurkan tu. Aku pelik dengan cara diorang yang menyerang hospital, serang sekolah, semua tu kan. Diorang punya alasan ialah Hamas duduk kat hospital. Ya, betul. Betul aku yang tengok itu. Lepas tu dan aku juga pelik, ramai juga orang Malaysia yang tanya, kenapa dia orang bunuh budak-budak kecil? Sebenarnya benda tu common sense tau. Sebab dia orang cakap soalan dia betul lah. Kenapa? Betul lah seorang orang Malaysia tanya. Okey lah. Tapi kenapa bunuh orang kecil? Kenapa tak bunuh macam aku kan, aku dah boleh tahu lah. Dia orang bunuh orang kecil sebab Hamas kan, dia Hamas is not, bagi aku Hamas is not a person, it's an idea. Ya, bukan. Bagi kau idea. Hamas is not a person. Hamas is an organisation. Betul. But it's also an idea. Idea yang macam kau cakap, orang Israel didoktrinkan bahawa yang diorang ni akan dapat tanda tu kan. It's an idea. Tapi macam Hamas ni, dia betul organisation, but it also an idea. When it comes to perang, orang cakap kita dah masuk Hamas, masuk Al-Qassam, masuk Hezbollah, semua tu kan. Sebab it's an idea berperang, berjihad di jalan Allah. So benda tu daripada kecil lagi diorang akan expose benda tu dah. Diorang kat TV diorang pun kat gym ke apa semua tu kan, Abu Ubaidah keluar kot. Diorang punya orang tengah Hamas kan. So bagi aku, budak kecil memang dah di-expose kan benda-benda macam tu. Aku rasa macam tu tak bahaya. Tak tahulah. Dia untuk negara yang sedang bergolak, dia berbeza situasi lah aku rasa. Lepas tu diorang bunuh budak kecil tu kan. Diorang bunuh bayi, diorang bunuh budak-budak tu kan. Sebab diorang tahu once diorang dah besar, diorang confirm diorang akan pergi dekat Hamas. Pergi kat Hamas. Tapi which is final destination ialah dapatkan balik tanah diorang. So diorang nak, kalau boleh diorang nak cleansing tu. Orang cakap apa? Ethnic cleansing terus. Hancurkan habis semua. Genocide lah. Genocide habis. Kalau takkanlah diorang boleh letupkan hospital tu macam hobi. West Bank, tepi barat, which is Jerusalem, pun ada konflik juga. Dikatakan macam ni, kan tanah Masjid di Aqsa tu, Masjid Aqsa adalah satu tempat kompleks, tapi yang kubah warna emas tu kan, kita nampak warna emas kan, dalam tu panggil the Dome of Rock. Apa? Dome of Rock yang warna emas tu. Itulah batu yang nak ikut Nabi Isra Miraj, yang nak ikut naik ke atas sekali tu kan, sampai sekarang dah terapung kan. So dikatakan juga tapak Masjid Aqsa tu, kenapa orang Israel nak juga sebenarnya kan, waktu bulan puasa orang balik bom kan, sebenarnya tu kan.
tapak tu orang kata dah ada mula-mula diceritakan, tak tahu sejauh mana kebenaran dia, ialah ada orang dah buat galian dekat bawah-bawah Masjid Aqsa kan. Kenapa jadi macam tu? Nabi susul galuh agama Nabi Musa datang daripada Nabi Daud, atas ikut atas sekali dia akan jatuh kepada dekat Nabi Sulaiman. Aku rasa ni facts kot. Aku tak berani cakap facts ke fictional, tapi adalah teori ni. Tapak Nabi tapak Masjid Aqsa tu ialah dikatakan tempat tapak Temple Sulaiman. Temple of Solomon. No, Temple of Haikal. Yes, which is datang daripada agama Nabi Sulaiman. Okay. So, agama kan Israel, Yahudi. So, dia katakan bapa agama aku ialah Nabi Sulaiman punya agama. Tu orang cakap Solomon Temple tu ke? Bukan. Temple of Haikal nama dia. Kalau Google, apa ni? Kuil Haikal. Kuil. Macam pelik je. Tokong Temple of Haikal tu tapak dia dekat Masjid Aqsa tu. So bila tempat tapak tu dekat situ, diorang nak claim balik. Orang Israel nak claim ni tempat tapak apa ni Nabi Sulaiman punya temple dulu, which is Temple of Haikal. Itu yang diorang gaduh tu. Diorang claim. Betul diorang kata ada cerita terowong bawah tanah lah. Bawah Masjid Aqsa. Payah dah claiming. Tapi Jerusalem memang antara tempat yang banyak perang agama berlaku. Perang salib antaranya Salahuddin Al-Ayyubi. Sebelum Palestin dapat dekat Islam kan. Tentu kan yang pegang Jerusalem adalah Kristian. Perang salib. Apa nama King Richard, King Charles ke King Richard yang dalam ada movie tu kan. Yang ada lupus lupus apa benda lah, penyakit apa benda tu. Lupus. Oh okey. Lepas tu Salahuddin Al-Ayyubi. Ni cerita apa ni Kingdom of Heaven. Tahu tak penyakit lupus apa? Yang apa dia tak rasa sel sakit, lepas tu sekali kulit tu akan keep on merekah. Ni sel darah putih dia attack diri dia. So dia autonomous disease lah macam. Nyawa dia pendek lah kan. Badan kau akan attack diri kau balik. Faham? Okay. Menarik lah sebenarnya tu. Satu lah bila aku fikir balik kan, dengan apa benda yang macam terjadi kat Palestin semua ni, aku rasa macam dunia ni, kau cakap kiamat kan, tapi aku rasa macam dunia ni macam kita kembali ke Lord of the Rings lah. Dia punya dia timeline tu macam Lord of the Rings bro. Serius bro. Kau ingat tak kalau video-video edit Yajuj Majuj dulu, tempat dia apa? Lord of the Rings lah. Ogre daripada Lord of the Rings kan. Betul. Lepas tu orang cakap Sauron kan. Kau nampak macam Dajjal sikit. Mata satu. Ada dia kata, aku rasa reference. And then one ring to rule them all kan. Aku tak tahu lah. Cincin Nabi Sulaiman cincin Nabi Isa aku tak tahu lah. Tapi like, ada cincin tu ada juga. Dia like pusing macam mana pun dia like macam plus penulis yang buat Lord of the Rings agama Kristian. So dia orang baca ada law dia tu dah sama. Law dia dengan law Islam tu sama. Sebab orang cakap kita sampai tu masa nanti kita akan berperang dengan pedang dengan kuda balik kan. Kita akan kembali balik pada zaman tu. Masa tu kita berperang dengan cara macam tu lagi. So selagi mana ada kereta kebal tak game lah. Tak tahu lah. Kita tak tahu lah benda tu. Sebenarnya dulu aku ingat lagi aku punya. So kalau kuda semua mati, takkan kiamat lah. Kuda lah kita bertunggang untuk. Yalah, kalau kuda tak ada semua mati, prophecy tu tak feel lah. Tak tahu lah. Hang jauh betul pergi. Tapi macam aku cerita sebenarnya. Benda ni aku cakap ni pasal orang cakap. Tapi dulu kata lah, bukan saya kata. Sebab dulu aku belajar ni dekat masa aku tadika dulu aku pasti. Orang aku bukan nak kata pasti tak bagus aku tak cakap. Aku cakap tapi ada sirah lah. Aku tak tahu sama sirah ke apa, tapi aku ingat lagi sampai sekarang aku ingat ustazah aku pernah cakap kita takkan sampai tahap nak dekat dengan kiamat bila kita tawaf keliling Kaabah tu dengan kita di atas angin apa? Kita berjalan di atas angin. So tawaf tak jejak tanah. Bukan jejak dia tak tahu dia punya ayat aku terlupa ayat. Tapi cuma macam kita ni tawaf dengan senang
dan kita di atas angin. Macam tu. Aku ingat lagi. So mungkin ada kalau translate dia mungkin ada helikopter ke. Aku dalam otak masa tu, kita ni didoktrin oleh 2020, visi 2020 kereta terbang. Tapi bila dah lama-lama ni, kan sekarang ni kan dah ada tawaf yang dekat atas bangunan. Atas bangunan. So aku fikir make sense macam make sense juga. Make sense, so aku rasa memang betul-betul dekat dengan ni lah. Dengan tak, tanda-tanda besar akhir zaman adalah kewujudan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kan Nabi Isa? Nabi Muhammad kan Nabi terakhir. Zaman ni. Okey, aku ingatkan macam ni. Nabi. Nabi terakhir kan Nabi Muhammad. Itu pun sudah menggambarkan tanda akhir zaman. Sebab bila sahabat tanya dekat Nabi Muhammad pun berapa jarak kita dengan kiamat, Nabi Muhammad buat macam ni kan. Sejengkal. Dekat je lah. Tapi iyalah, in term of kita tak tahulah sejengkal tu jangka masa dia sejauh mana. Relatif kan. Sejengkal kau tak seakan sama dengan sejengkal aku. Betul. Setuju. Sebab dulu orang badan besar-besar kan. Mana tahu. Tak tahu lagi sejengkal ni ke, sini-sini ke, sini-sini ke. Tak tahu. Wah, aku takut lah dia tekan. Okay, balik pada isu Gaza. Isu Palestin. Kenapa masih lagi dia kata macam ni, ada solution dia ialah which is yang dulu arwah Yasir Arafat cuba ketengahkan kat PBB, iaitu two state two state punya ni kan. Okay. Kenapa benda tu tak boleh dilaksanakan? Aku rasa dia lebih kepada macam ni, politik lagi satu, orang cakap bila kita bercakap pasal Palestin punya side, when it comes to two state punya country, benda ni kan, solution ni, two state solution ni, engkau macam mengiyakan dan kau menyerahkan. Maksudnya kau memberi, tapi kau tak menerima apa-apa. Maksudnya kau ni macam aku ada tanah, aku dah list kat semua benda ni kan. Ini yang kita dapat, bila kita dah setuju, kita takkan bergaduh dah. So mungkin orang-orang Palestin kan tengok benda tu, orang Gaza tengok benda tu, ada dia cakap macam misalnya dia lebih pada macam kau menyerahkan diri, surrender yourself. So okay, kebangkitan untuk ni melawan. Dia tak silap aku lah, dia takkan selesai sebab pertama, sebahagian besar Palestin sudah menjadi milik Israel. So meletakkan ada dua negara tu state dalam keadaan tu, seolah-olah Palestin menyerah diri, mengaku kalah untuk memberikan tanah kepada Israel. Sedangkan orang Palestin sendiri tidak mengiktiraf Israel sebagai sebuah negara. Tapi yelah, untuk jangka masa tidak berperang tu ialah solution dia lah pada masa tu. Pada masa tu kalau tak nak berperang, two state. So kalau korang tak nak ambil two state, berperang. Ya betul. Dia tak nak, Yasir Arafat punya idea lah tak nak berperang. Tapi itulah, siapa yang tak nak kalah? Dua-dua tak nak kalah. Dua-dua ni pula sekali perang kan. So aku rasa pendekatan Yasir Arafat tu okey untuk tak berperang, tapi kau rasa tergadai tanah. Sebab pegangan orang Palestin adalah tanah tu tanah dia. Macam tu lah. Dia adalah, itu dia adalah, pada aku, kita nak bercerita tentang ni, dia ada, first adalah isu agama kita. Second, kita pun banyak menyokong Palestin sebab kita percaya kan dalam agama semua bagai semua. Dan selain isu kemanusiaan, dia ada juga isu politik juga antarabangsa yang aku rasa dia agak complicated dan agak berat untuk kita hadam dengan betul. Susah pada aku, susah. Ada juga orang ketengahkan ni proxy, maksudnya tak silap aku Yasir Arafat Fatahan. Tak tahu. Sebab Fatah dulu kan bersetuju untuk meletakkan perjanjian damai dengan Israel, but at the end Israel tetap menyerang. Tak. Yelah jadi sebab Yasir Arafat meninggal. Yalah, tapi perjanjian tu dah berlangsung, tak silap aku. Once Yasir Arafat meninggal, dia lari daripada janji dia lah. Faham. Dah tak ada pemimpin yang nak pegang janji tu. Tapi sebab tu bila orang cakap pasal Palestin dengan Israel ni,
mungkin lah disebab kita ni, mungkin kita rasa lebih berkobar ni sebab Islam. saudara Islam kita. Tapi aku ada tengok podcast mana dan dia orang cakap sana kan, kita kena buka minda mengatakan bahawa this is not about religion punya perang tau. Betul lah. Sebab kat Israel, dekat Palestin tu, church kena serang, Betul. mosque kena serang, and sampai sekarang pun kita tak pernah tengok lagi yang dekat yang dalam video-video perang kat ni kan, yang kita tengok dekat Twitter ke apa benda semua tu kan. Tak ada lagi yang pasal kes yang orang Islam yang dikutuk ke, bukan apa, dia bunuh, lepas tu dia cakap dia kutuk-kutuk ke, dia macam dia maki ke, like I don't know, mungkin dia kencing mayat tu ada. Tapi dia kencing mayat tu sebab orang Palestin. Aku rasa dia lebih pada yang tu. Aku rasa lah. Lepas tu kalau tak, dia bukan lebih pada, dia bukannya macam aku benci kau sebab kau Islam. Aku benci kau sebab aku rasa aku nak apa, so aku yakin ini tanah aku. That's why aku serang gila babi. Aku rasa lah ni aku, sebab kalau tak, kenapa apa church pun kena, sedangkan church paling lama kan aku cakap. Dekat Palestin kan, church tu paling lama dibina pun meletup, hancur juga. Dek kena bom dengan Israel. So memang betul lah, dia memang sekarang ni dia dalam satu fasa yang dia orang nak genocide, dia orang nak hancurkan habis betul-betul orang-orang ni supaya dia orang boleh belah. Kan dia orang kata nak suruh orang-orang apa belah sana apa? Oman, bukan Oman. Orang Kuwait ke Qatar ke Arab lah, Arab negara tarik orang, ambil dia orang. Supaya dia orang nak tepi-tepi. Tapi itu isu juga. Aku tak ingat Jordan ke mana Syria kot. Kenapa dia orang tak nak pelarian Palestin kan? Sebab aku tak ingat lah negara mana. Kau tahu jiran kepada Syria, Palestin ialah Jordan dan Mesir. Mesir sebelah sini. Mesir belah sini. Bawah tu Arab Saudi. So Jordan belah sini. Sebab tu korang kata kalau nak masuk tengok Jerusalem melalui Jordan, tak boleh direct ke Palestin. Sebab Palestin ialah negara tu dah dipenuhi dengan ni. Mungkin Jordan tu, probably Jordan. Okay. Ada aku tak ingat negara mana yang dia tak nak, dia memang menyokong perjuangan Palestin, tapi diorang tak nak ambil refugee daripada Palestin. Sebab adalah isu politik. Dia macam tu lah. Sama lah macam kita pun lah. Bukannya kita nak kata Rohingya tu ada hak juga, tapi kalau boleh, kalau dia masuk sini tak nak kita. Macam tu lah. So, macam orang Aceh kan, tolak balik tengok video. Dia tolak balik semua orang. Itulah aku rasa kalau nak berbahas tentang isu refugee ni kan, kadang-kadang kita ni adalah orang yang berjuang sebab isu tu kita nak berjuangkan, tapi kita bukan nak bantu betul-betul pun. Cakap pasal bantuan kan, kenapa tak ada lagi bentuk-bentuk campur tangan PBB untuk peacekeeping? Bosnia kita masuk, Bosnia, Nigeria kita masuk, siap buat filem Bosnia. So filem baru tu ya. Malbat. So point dia ialah kenapa PBB tak nak hantar peacekeeping lagi? OIC pun OIC pun sembang pun itu discussion biasa je. Tak, OIC aku sorry aku mungkin lah saya ni 30 dan saya tak faham dunia. Bagi bantuan kemanusiaan. Faham tak? OIC nak hantar bantuan kemanusiaan, maksudnya ubat-ubat semua. Yes, benda tu short term bantuan tau. Kau hantar ubat, okay, ubat habis, kena hantar lagi. Kalau kau hantar peacekeeping, jangan berperang. Sekurang-kurangnya ada orang jaga orang Palestin tau. Ni Palestin sendiri tak ada siapa nak jaga. Diorang tu hantar, kalau kau hantar 10 lori ubat pun, yes, it does help. Tapi kalau peacekeeping datang kan, macam contoh kita tak kata Malaysia lah, mana-mana negara OIC yang hantar, it would have much more better. Aku tak pasti adakah OIC mempunyai jawatan kuasa ketenteraan ataupun boleh campur tangan dalam aspek keamanan. Aku PBB tak boleh rasa kan? PBB memang boleh. Itulah. Tapi aku tak rasa OIC ada So kekuatan. OIC untuk apa? Ekonomi. Contoh macam Asian, ada serta-serta negara dia punya perjanjian dia ada meliputi alam sekitar, ekonomi, bla bla bla. So aku tak rasa OIC ada kekuatan. Anda katalah pasal ekonomi dan alam sekitar.
pasal Palestin. So diorang nak bincang apa je dalam alas kita. Itu je lah bantuan kemanusiaan je, tu je lah yang boleh buat. Sebab Mungkin lah. mungkin OIC ni kita expectation kita lebih sebab diorang ni memang negara kaya. Negara kaya satu dan negara Islam. Memang semua orang Cuba orang double check. Islam. Cuba double check. Aku double check. Homework lo. OIC ni kan dia memang Islamnya. Dan orang sebenarnya agak kecewa sebab masa diorang berjumpa tu kan, diorang cuma mengkritik je. Tapi tak ada langkah. Tak ada action. Dia mengkritik memanglah semua orang mengkritik. Tapi what's next? Apa yang kau nak buat? What's the next step? Apa benda yang kau nak buat untuk benda ni? Tak tahu lah. Tapi nak kata ataupun mungkin lah kalau fine lah tak nak bagi hantar bantuan ketenteraan ke bantuan kemanusiaan, bantuan keamanan kan. Cari diplomat action ni dengan Israel duduk main bincang dengan kita orang IC semua ni. Oi, kena lauk. Tak tahu lah sebab bagi aku dia ajak bincang dengan Israel. Okay. Dia tak tahu lah nak cakap. Sebenarnya kan benda ni pusing-pusing macam mana kan. Orang kuasa veto yang kena gerakkan dulu tau. Sebab kalau macam US, negara kita China, negara kecil besar. Memanglah China pun dah pernah cakap dah. Memang dia mengutuk apa yang Palestin buat. Dan mengutuk. So diorang pro Israel. Dan diorang memang masa yang PBB punya, bukan PBB, I don't know, tapi dia orang punya yang tu, yang ceasefire punya proposal tu kan, China masuk cakap kalau boleh nak ceasefire. So okey lah. Joe Biden pun dah boleh cakap, memang main tibai je cakap Presiden Xi tu diktator. Kan dia cakap itu. Okey, sebab dia tak setuju lah. Dia tak setuju. Dia sebenarnya pusing-pusing macam mana kan, kuasa veto. Tapi yang aku paling kecewa sebenarnya, tak kisahlah, Malaysia ni kecil je, kita ni still third world country, betul tak? Betul. Ni aku yang pelik tu Arab Saudi tu. Betul. Arab Saudi sebab dia bergantung ekonomi Amerika dengan Amerika dengan Israel. Sebab minyak. So kalau kau sokong dan tolong, sama dengan United Emirates kan. UAE. Sebenarnya kan Arab Saudi kan, orang cakap kalau dia masuk campur tangan power, dia power tu satu, simple, and then duration tu kan jadi pendek. Sebab satu, memanglah kau bergantung minyak kan. Arab Saudi keluar minyak banyak kan. Tapi lagi satu, takut tak terjual minyak tu. Duit terlalu banyak kot. Duit banyak. Engkau buat sampai Saudi League, engkau gila babi, Cristiano Ronaldo semua datang semua. Takkanlah kau tak boleh. Itu pun dah menampakkan bahawa sebenarnya duit engkau melimpah sebenarnya. Imagine tak itu duit yang kita nampak. Duit yang kita tak nampak belakang tu. Orang ni kalau dalam bola punya scenery sekarang ni kan, orang siap boleh cakap lagi. Engkau kalau kau dapat owner Qatar, dapat owner Arab, confirm kau punya club jadi power. Orang siap cakap macam tu dah. Tapi still lah, benda-benda macam, bukannya kita nak dia bukannya kita meminta besar. Dia lebih pada macam kita nak tolong dia orang bercakap untuk negara yang kecil. Gaza kecil je kan. Diorang sebab Gaza Palestin, general ialah Palestin, specifically tentang Gaza. Diorang tak ada masa nak fikir. Nak fikir kena bom, lepas tu kena hantar ambulan. Energi diorang habis, tenaga diorang habis untuk selamatkan orang yang kena bom. Yelah, orang kena timbus dengan bangunan. Nak duduk fikir tak sempat. Tu lah, dah duduk tu boom meletup dah kan. Tu yang aku rasa macam, aku pelik kenapa Arab Saudi dia macam main tarik tali sikit. Jaga kepentingan lah. Aku rasa memang jaga kepentingan tu satu. Tapi cuma itulah dia. Sebab kita kena faham, China dia memang tak bersekutu dengan Amerika US. So dia orang boleh cakap benda dia boleh cakap So tapi dia pro Israel. Bapak kelakar. Dia mungkin dia ada benda yang, tapi sebab US pro Israel. So dia orang nak mungkin dia benci betul kan. Cuma aku rasa China dia tak takut sebab banyak negara yang bergantung kepada China. So aku peduli apa aku kan. Baik aku bersekutu dengan Russia semua tu kan. Negara besar juga sama je. Russia pun marah pasal benda ni. Russia pro dia tak suka dengan Palestin, tapi cuma dia tengah berperang dengan Ukraine. Ingat ni Jokowi pergi jumpa Biden. Yang dia mention tu tak, okay, dekat dalam dia kan dia cakap macam ni, dekat lepas perbincangan tu Biden terkejut. Biden kata, dekat luar, when you step out from the car, you told about environment, nature, and now bila dia dah habis cakap, kenapa awak bring up benda ni? Kan Jokowi cakap we ni kita boleh look forward tengok pada masalah kemanusiaan dekat Palestin dan Israel.
It should be something that a peace could be happen. Macam tu lah dia kata. Lepas tu Biden macam bagi komen tentang tu. Biden cakap, when you step out from the car, dekat public ni, dekat kamera semua, when you step out from the car, you never told about this. You told about nature and environment, tentang alam sekitar dan ni. Tiba-tiba bila dah habis perbincangan dorang, last nota terakhir yang Jokowi bagi ialah tentang benda tu. So macam Biden cakap, engkau ni kejut lah. Which is bagi aku berani lah untuk Jokowi cakap. Sebab orang cakap US ada benda yang aku tak tahu dia, tapi dia bergantung dengan ekonomi Indonesia. Dia ada bergantung, satu benda yang dia bergantung sangat-sangat dengan Indonesia. So dia boleh bagi. Sebab Southeast Asia, Indonesia dikira satu negara yang agak besar. Sebab sekarang ni Indonesia ni boleh dijangka sebagai, sebab kita tahu population Indonesia besar tau. So dorang tengah nak rapidly naik lah, nak tukar capital lagi. So tu yang US Kalimantan, untuk nak rapat dengan Asia, dia memerlukan bantuan Indonesia. Sebab tu Indonesia berani. Macam tu lah. Tapi cuma nak beritahu satu benda lah. Indonesia ni ramai orang Islam, tapi diorang bukannya Islam agama persekutuan. Itu je lah nak cakap sikit. Asal kau perlu mention benda tu? Dua bapa. Tak nak cakap benda tu je. Takut nanti orang cakap, kenapa? Asal ada Islam je lah. Asal ada Islam lah. Dia negara paling banyak orang Islam. Tapi negara diorang bukannya negara Islam persekutuan. Diorang bukannya main utama diorang. Kita pun bukan negara Islam. Kita Islam sebagai agama rasmi. Sorry, agama persekutuan lah. Agama rasmi. Ayat aku salah. Semua takut. Kan ramai orang cakap kita banyak orang-orang ulama semua dekat sana kan. Tapi agama rasmi Indonesia apa? Bukan, dia bukan Islam tau. Bukan Islam. Kau tak tahu Tahu. Sebab itulah diorang boleh bercium-cium semua. Diorang bukannya agama rasmi Islam kat sana. Bukan. Nak tengok? Nanti lah. Tak payahlah. Okay, kita nak tamatkan podcast kita. Terima kasih kepada yang mendengar. Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube kami. Jangan lupa untuk tekan follow semua social media kami. Sampai ketemu lagi. Bye-bye. Assalamualaikum. Free Palestine, bro. Free Palestine.